Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hari ini cikgu ingin meneruskan pengajaran berkaitan dengan bab 2, daya dan gerakan 1, di mana kali ini cikgu ingin meneruskan pengajaran berkaitan dengan 2.7, iaitu berkaitan dengan impuls dan daya impuls. Tapi sebelum itu, bagi standard pembelajaran untuk subtopik ini pada kali ini ialah di akhir pembelajaran anak-anak dapat berkomunikasi untuk menerangkan impuls dan daya impuls, dan yang kedua, di akhir pembelajaran anak-anak dapat menyelesaikan masalah melibatkan impuls dan juga daya impuls. Okey, baik. Sekarang bagi meneruskan perbincangan berkaitan dengan impuls dan daya impuls, okey, sila tonton video ringkas ini. Okey, diperhatikan seorang atlet lompat jauh, okey, membuat lompatan beliau dengan melakukan teknik membengkokkan kakinya. Okey, melompat dengan kaedah membengkokkan kakinya. Mengapa itu berlaku? Okey, baik. Jadi di sini kita akan membincangkan berkaitan dengan impuls dan juga daya impuls. Okey, tapi sebelum itu, tindakan membengkokkan kaki itu adalah untuk mengurangkan magnitude daya impuls ke atas badannya. Okey, jadi di sini jika anak-anak lihat dalam video yang dipaparkan sebentar tadi, okey, tindakan membengkokkan kaki, atlet lompat jauh di mana beliau membengkokkan kakinya adalah dengan bertujuan untuk mengurangkan magnitude daya impuls yang bertindak ke atas badannya. Okay. Jadi dengan kaedah membengkokkan kaki tersebut, bagaimana ia boleh mengurangkan daya impuls ke atas badannya? Jadi di sini, sebelum cikgu meneruskan apakah yang berlaku pada keadaan pemain atlet lompat jauh itu melakukan pembengkokkan kakinya untuk mengurangkan daya impuls tersebut, tapi sebelum itu cikgu ingin menerangkan berkaitan dengan satu formula yang kita panggil sebagai impuls. Okey, impuls ataupun ini simbol impuls bersamaan dengan MV tolak MU, di mana di sini MV tolak MU adalah berkaitan dengan apa yang kita panggil sebagai perubahan momentum. Dan satu lagi, impuls boleh juga dihitung dengan menggunakan formula FT. Okey, dengan menggunakan formula FT, di mana F ini adalah daya yang dikenakan dan T adalah merujuk kepada masa impak. Okey, jadi di sini impuls boleh diterangkan dengan maksud ianya merupakan suatu perubahan momentum. Okey, apakah maksud impuls? Impuls boleh dimaksudkan dengan perubahan momentum. Okey. Jadi yang seterusnya, daya impuls ataupun F adalah bersamaan dengan MV tolak MU per dengan T. Jadi di sini anak-anak dapat melihat ada satu formula iaitu F bersamaan dengan MV tolak MU per dengan T, di mana MV tolak MU adalah bersamaan dengan suatu perubahan momentum. Okey, bersamaan dengan suatu perubahan momentum. Dalam slide yang sebelum ini, perubahan momentum ini adalah merujuk kepada impuls. Okey, tetapi sekarang apabila kita melibatkan daya impuls, ia merujuk kepada satu lagi faktor iaitu kita panggil sebagai T, di mana T ini merujuk kepada masa impak. Jadi di sini, daya impuls merupakan kadar perubahan momentum. Okey, kenapa kadar perubahan momentum? Ianya merujuk kepada F bersamaan MV tolak MU per dengan T. Jadi ini merupakan daya impuls, dan selain kita menyatakan F bersamaan MV tolak MU per T sebagai formula untuk daya impuls juga boleh didefinisikan sebagai kadar perubahan momentum. Okey, kadar perubahan momentum dalam pelanggaran ataupun hentaman yang dilakukan dalam masa yang singkat.
Jadi di sini, apa yang diperhatikan di sini, jika perubahan momentum iaitu mv tolak mu adalah suatu malar, maka F berkadaran langsung dengan 1/T. Jadi di sini, jika F berkadaran langsung dengan mv tolak mu per T, dan jika mv tolak mu per T adalah suatu pemalar ataupun satu nilai yang malar, maka di sini kita akan dapat F berkadaran langsung dengan 1/T. Jadi di sini untuk memahami kesan masa impak terhadap daya impuls, semakin bertambah masa impak, semakin berkurang daya impuls. Ini kerana F dengan T adalah berkadaran secara songsang. Jadi di sini jika T adalah kecil, maka magnitude F adalah besar, dan begitulah sebaliknya. Jika T adalah rendah, maka magnitude F pula akan jadi besar. Okey, jadi ini merujuk kepada hubungan antara F dan juga T, iaitu T yang kita panggil sebagai masa impak. Okey, yang seterusnya untuk hukum gerakan Newton yang ketiga. Okey, apakah hukum gerakan Newton yang ketiga? Ia menyatakan hubungan antara daya tindakan dan daya tindak balas yang dijelaskan oleh hukum gerakan Newton ketiga. Yang mana hukum gerakan Newton ketiga ini merujuk kepada setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Okey, di sini merujuk kepada apakah hukum gerakan Newton yang ketiga, menyatakan untuk setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi ianya berlaku dalam arah yang bertentangan. Okey, bagaimana kita nak memahami apakah itu hukum Newton yang ketiga? Okey, jadi di sini sepakan yang kuat diikuti tindakan ikut lajak akan menghasilkan impuls yang besar. Dinyatakan jika sepakan yang kuat diikuti dengan tindakan ikut lajak akan menghasilkan satu impuls yang besar. Jadi apa itu ikut lajak dan apakah hasil impuls yang besar itu? Jadi dengan ini dinyatakan bola mengalami suatu perubahan momentum yang besar dan ianya akan bergerak dengan halaju yang tinggi. Jadi merujuk kepada rajah ini, jika dikenakan daya, itu daya tindak balas ke atas kaki yang dikenakan ke atas bola. Jadi bola ini akan ditindakkan pada arah yang bertentangan. Okey, jadi di sini ada tindakan yang kita panggil sebagai tindakan ikut lajak. Jadi bagaimana kesan tindakan ikut lajak? Dia akan menghasilkan satu perubahan momentum yang besar dan sesuatu objek itu akan bergerak dengan halaju yang tinggi. Jadi contoh di sini, pemain bola melakukan sepakan bola ke dalam gol, di mana dia melakukan dengan kaedah ada pergerakan ikut lajak di situ. Jadi bola boleh bergerak dengan suatu halaju yang tinggi. Okey, yang seterusnya, mengurangkan daya impuls dengan memanjangkan masa impak. Mengurangkan daya impuls dengan memanjangkan masa impak. Jadi di sini kalau merujuk kepada rajah, pelanggaran menyebabkan kereta akan berhenti dan akan mengalami suatu perubahan momentum. Jadi di sini bahagian hadapan kereta kita akan lihat seperti mudah remuk. Di mana apabila mudah remuk, apa yang kita nyatakan memanjangkan masa impak semasa perlanggaran. Bahagian hadapan kereta yang mudah remuk itu akan memanjangkan masa impak semasa perlanggaran. Kenapa ia dalam keadaan mudah remuk dan ia akan menghasilkan suatu masa impak yang sangat tinggi. Jadi di sini kalau anak-anak merujuk kepada video ini, kalau dilihat ianya seperti satu keadaan zon mudah remuk. Kenapa zon mudah remuk ini dihasilkan pada sesuatu kenderaan? Ianya adalah untuk
menambahkan masa impak. Jadi di sini ada penyataan untuk memanjangkan masa impak. Kenapa kita perlu memanjangkan masa impak? Okey, baik. Di sini merujuk kepada bagaimana kita nak mengurangkan daya impas dengan memanjangkan masa impak. Jadi di sini untuk pembelajaran yang sebelum ini, cikgu dah terangkan berkaitan dengan F berkadaran langsung dengan 1/T. Jadi di sini apabila masa impak bertambah, maka daya impas akan berkurang. Jadi, untuk memanjangkan masa impak ini, untuk sesuatu kenderaan, ia akan dibina dengan bahagian yang mudah remuk. Kenapa mudah remuk? Ia adalah untuk menambahkan masa impak. Jadi, apabila masa impak bertambah, seperti yang ditunjukkan dalam video tadi, okey, jadi akan memberikan suatu kesan daya impas yang mana kesannya adalah sangat rendah. Okey, jadi memang akan berlaku kecederaan, tetapi kecederaan itu dapat dikurangkan, okey, mungkin dengan kaedah kita memanjangkan masa impak. Okey. Jadi di sini magnitude daya impuls ke atas kereta itu akan dikurangkan. Okey, yang seterusnya, ini adalah keadaan di mana kita nak meningkatkan daya impuls. Okey, ada sesetengah keadaan kita boleh meningkatkan daya impas. Jadi bagaimana pula kita nak meningkatkan daya impas? Dengan cara mengurangkan masa impak. Jadi ini adalah satu keadaan di mana aktiviti yang boleh merujuk kepada bagaimana kita nak meningkatkan daya impas. Okey, alu yang bergerak pada halaju yang tinggi, okey, akan dihentikan oleh lesung yang keras dalam masa yang singkat. Okey, kalau anak-anak perhatikan, okey, lesung dengan alu. Okey, jadi kalau kita nak menghancurkan bahan yang berada di dalam lesung tersebut, kita perlu melakukan tumbuk hentakan yang kuat, kan? Jadi kenapa keadaan itu berlaku? Dan kita perlu melakukan hentakan yang kuat dan pantas. Hentakan yang berlaku akan mengambil masa impak yang kecil. Jadi masa impak yang kecil akan menghasilkan suatu daya impas yang besar. Jadi kita perlu tumbuk dengan keadaan yang pantas. Okey, jadi di sini perbincangannya adalah berkaitan dengan F berkadaran langsung dengan 1/T. Okey, tetapi untuk hubungan antara daya impuls dan masa impak untuk keadaan lesung dan alu ini, okey, masa impak yang terhasil adalah rendah, kecil. Okey, jadi dia akan menghasilkan daya impuls yang besar. Jadi ini akan menghasilkan bahan di dalam lesung tersebut dapat dihancurkan. Okey, jadi bagaimana ianya dihancurkan? Dengan menghasilkan daya impuls yang besar. Jadi ini keadaan yang berlaku, kita perlu melakukan hentakan yang pantas. Tetapi masa impak iaitu time contact antara lesung dan alu itu adalah singkat. Jadi bila singkat, dia akan menghasilkan daya impas yang besar. So bahan dalam tu akan boleh hancur dengan cepat. Okey, baik. Ini adalah contoh penyelesaian masalah yang melibatkan impuls dan daya impuls. Baik, kita tengok contoh yang pertama. Sebiji bola plastisin yang berjisim 0.058 kg dilontarkan pada halaju 10 meter per saat dan menghentam dinding. Bola plastisin itu melekat pada dinding. Berapakah impuls yang terhasil pada bola plastisin itu? Jadi di sini untuk penyataan masalah ini, ada maklumat 0.058 iaitu berkaitan dengan jisim, ada maklumat halaju dan ada maklumat berkaitan dengan penyataan soalan mencari impuls. Jadi di sini bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? So yang pertama, kita perlu anak-anak perlu menyenaraikan maklumat yang diberi dalam dengan menggunakan simbol. Apakah maklumat yang ada? Okey, yang pertama kita ada maklumat M 0.058 kg. Lagi maklumat apa yang ada? Kita ada maklumat U dilontarkan pada halaju 10 meter per saat dan menghentam dinding. Jadi
10 meter per saat itu adalah U. Apabila dia menghentam dinding, dia akan dapat suatu V bersamaan dengan sifar. Jadi U adalah bersamaan dengan 10 ms negatif 1 dan maklumat yang seterusnya kita ada V iaitu 0 ms negatif 1. M untuk jisim, U untuk halaju awal dan V untuk halaju akhir. Okay, sekarang langkah yang kedua kita kenal pasti rumus yang hendak digunakan. Soalan di sini minta hitung impuls. So impuls kita boleh hitung dengan menggunakan formula I sama dengan MV tolak MU. Okey, jadi kita dah ada formula, jadi kita akan membuat penggantian memasukkan nilai ke dalam formula tersebut iaitu 0.058 darabkan dengan 0 tolak 0.058 darabkan dengan 10. Okey. Jadi di sini hasil pengiraannya kita akan dapat dengan nilai negatif 0.58 dengan unit kalau ini anak-anak boleh menggunakan unit kg ms negatif 1 atau kita boleh menggunakan unit ns. Jadi di sini anak-anak dapat satu unit. Okey. Dan di sini ada tandaan negatif. Negatif ini merujuk kepada arah, di mana arahnya adalah secara bertentangan. Okey. Yang seterusnya contoh yang kedua, seorang pemain golf memukul bola golf berjisim 45.93 gram pada halaju 50 meter per saat. Jika masa impak ialah 0.05 saat, berapakah daya impuls yang dikenakan pada bola golf oleh kayu golf? Jadi masih sama, kalau boleh kita mengeluarkan maklumat yang ada yang terdapat di dalam soalan tersebut. Apakah maklumat yang ada? Kita keluarkan maklumat, kita ada M. Okey, diberi 45.93 gram. Okey, jadi anak-anak perlu tahu jisim kita tukar kepada SI unit kg. Jadi kita akan dapat 0.0453 kg. Okey. Pada halaju 50 meter per saat. Okey, seorang pemain golf memukul bola golf berjisim 45.93 gram pada halaju 50 meter per saat. Jadi di sini bola golf adalah dalam keadaan pegun. Jadi di awalnya U-nya adalah bersamaan dengan sifar. Jadi 50 ini merujuk kepada V. Okay. Dan dalam penyataan soalan kita ada T bersamaan dengan 0.005 saat. Jadi soalan minta kira daya impuls. Okey. Jadi di sini merujuk kepada pembelajaran sebentar tadi, daya impuls adalah formulanya adalah F bersamaan dengan MV tolak MU per dengan T. Jadi anak-anak perlu masukkan nilai ke dalam formula ini. So 0.0453 darabkan dengan V. Okey, V di sini merujuk kepada 50 tolak dengan 0.0453 darabkan dengan sifar per dengan masa yang diberi 0.005 saat. Jadi kita hitung, jadi jawapan di akhirnya anak-anak akan dapat dengan nilai 459.3 Newton. Unit akhirnya adalah Newton sebab daya unitnya adalah Newton. N. Okey, dan tandaan positif ini merujuk kepada arahnya adalah sama dengan halaju bola golf tersebut. Jadi tandaan positif merujuk kepada arah sama dengan halaju bola golf tersebut. Okey, sekian saja pengajaran berkaitan dengan subtopik 2.7 iaitu berkaitan dengan impuls dan daya impuls. Diharapkan anak-anak dapat memahami maksud impuls dan juga daya impuls dan dapat menyelesaikan penyelesaian masalah melibatkan impuls dan juga daya impuls. Sekian, terima kasih.